Kau semua ni, poilah tolong hulu balang-balang kita semua tu. Berapa orang dengan orang Siam tu. Dari duk membuaskan buntut yo. Apa kepedah Mak Bunga ni tak boleh tengok orang senang langsung. Biarlah hulu balang tu buat kerja dia orang. Sekarang kalau kami pergi bantu sana, kedai Mak Bunga ni siapa pula yang nak tolong tengokkan? Hai, sekarang ada yang terbakar bumbung dia kerjakan Dek Siam tu. Tak sempat dia nak bermentuakan Mak Bunga kan? Alah, berangan je lah kau. Tak ada dia nak menantu muda macam kau ni dah. Itu kan Tuanku Permaisuri kita. Mana? Tu. Kenapa baginda jalan seorang-seorang? Mana hulu balang pengiring? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun tuanku. Saya datang nak jumpa Mak Bunga. Mak Bunga buat salah apa? Penjara banyak kosong lagi tu. Diamlah kau. Ada apa Tuanku Permaisuri? Begini Mak Bunga, saya datang ada hajat. Saya mahu adakan majlis keraian untuk menghiburkan rakyat. Oh, yang diperkata Dek Datuk Syah Bandar gitu. Yo. Jadi ngapo ya? Tuanku Permaisuri, sila masuk dalam. Tak perlu, saya datang sekejap saja. Begini, saya mahu minta Mak Bunga memainkan beberapa nazam untuk kami di pesta itu nanti. Tapi Mak Bunga dendangkanlah ia dengan mencampurkan rentak dua budaya. Campur rontak? Maksud Kalau dondang sayang dimainkan dengan rentak Melayu, tapi kali ini Mak Bunga gubahkan supaya ia boleh ada rentak lagu Cina sekali. Boleh? Tak boleh tengok orang senang langsung. Boleh Mak Bunga? Susah sikit dia nak mimpi ikan ni. Tapi dan bolehlah cuba. Cuma yang dan risau kalau orang Melayu tak berapa berkonan. Jangan macam tu Mak Bunga. Bukan kami mahu mencuri budaya. Kami mahu ikut budaya yang ada. Tapi dalam masa sama, kami tidak boleh tinggalkan terus budaya asal-usul kami kan? Iyo, betul tu. Untuk penguatan Mak Bunga, kami juga ada cuba-cuba mengikut dondang sayang Melaka ini. Menarik. Apa kata Mak Bunga gabung dengan kumpulan budaya kami itu dan hasilkan sesuatu yang luar biasa? Luar biasa? Ya, kaum baba nyonya sedia menghiburkan sesama kita. Moga dengan hiburan begini, bersatu hati kita dan kembali tenang, tidak lagi bersengketa. Yolah, insya-Allah. Kita sama-sama lah cuba ya. Terima kasih Mak Bunga. Sama-sama. Apa nama kumpulan tu ya? Dondang sayang Baba Nyonya. Maka majlis keramaian berlangsunglah juga dengan persediaan yang rapi dari kaum Baba dan Nyonya serta Melayu Melaka seadanya. Dondang sayang dan nazam Melaka dilagukan merdu oleh Mak Bunga, waris yang satu. Di bawah naungan sang satu ratu, bercampur nada rentak kaum Cina, bersatulah dua bangsa, dua budaya. Bersatulah kembali hati dua bangsa. Lunaklah kembali kekerasan yang ada, menjadi sebagai selembut sutra. Bersukaria, bergembira, terubatlah duka negeri Melaka. Maka menjadi saksi benua Melayu ini, bukti tapak pertemuan dan kebangkitan senusantara. Alhamdulillah. Bersatu juga dua budaya. Berkat usaha Permaisuri Beta yang bijak dan berhemah ini. Terima kasih pada semua rakyat yang bersungguh-sungguh memastikan mereka bersatu bersama. Ya, benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Harap mereka semua ingat peribahasa itu hingga akhir hayat mereka.
Ya. Ke Kanda? Ya, Dinda. Agaknya apa khabar Tun Telanai dan rombongan ke China? Apa sudah sampaikah mereka semua? Setelah berbulan lamanya belayar, akhirnya rombongan Tun Telanai tiba di negeri China. Lalu beliau menyampaikan watikah sembah Sultan Mansur Shah pada Maharaja. Maharaja menerima perkabaran perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan hati terbuka dan gembira. Namun malangnya, sebaik selesai membaca watikah, Baginda Maharaja jatuh gering di serangan penyakit yang dinamakan kerdal. Maka susah hatilah seluruh rakyat jelata akan apa yang menimpa Maharaja. Lalu Tun Telanai berjanji untuk membawa kembali ubat kepada penyakit misteri itu. Hari demi hari, minggu bertemu minggu. Maka tibalah rombongan Tun Telanai, diiringi Laksmana Daipoh dan kerabatnya, kembali ke Melaka, membawa berita tentang Maharaja Cina Gering selepas menerima sembah dari Sultan Melaka. Ya, kita perlu bantu Maharaja Cina itu. Beta tak sangka dia akan gering sebaik menerima sembah dari beta. Ya, tuanku. Memang adatnya begitulah. Tak boleh memberi sembah pada sesama raja. Jadi bagaimana, Datuk? Patik sudah mintakan Kiai Bangbang doakan dan buatkan penawar untuk penyakit misteri Maharaja itu. Jika ada rezeki, akan Patik titipkan air penawar itu kepada Maharaja kelak melalui kapal-kapal dagang dari China atau kapal kita yang akan ke China. Baiklah jika begitu keputusan yang telah dibuat. Tapi bendahara, tidak terlalu lamakah masa yang diambil untuk air penawar itu sampai ke tangan Maharaja Cina itu nanti? Tuanku, ampunkan Patik. Pada pendapat Patik, boleh sahaja kita bantu Maharaja Cina itu di sini dengan hanya mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Tapi tidak ada salahnya juga kita menghantar air penawar itu terus ke sana walau memakan masa berbulan. Baiklah. Terima kasih, Datuk Bendahara. Pastikan Maharaja Cina itu cepat sembuh agar dapat kita terus bekerjasama dan menjalin sahabat dengannya. Titah dijunjung. Dengan tawanan-tawanan orang Siam itu, ada perkembangan? Ampun, tuanku. Mereka semua sudah disiasat dan mana-mana orang Siam yang tidak berkenaan telah kami bebaskan. Cuma berbaki yang masih memusuhi kita. Termasuk pengitip Siam yang mengaku cuba membunuh tuanku Pemasuri tempoh hari. Jangan dibebaskan selagi mereka masih memusuhi kita. Tapi ingat, Datuk, jangan pula dizalimi mereka selagi berada dalam tawanan. Layan seperti manusia biasa. Dan teruslah perkenalkan Islam kepada mereka. Mana tahu terbuka hati mereka pada agama mulia itu nanti. Titah dijunjung, tuanku. Lakukan hingga tiba saat beta tetapkan keputusan atau pengampunan. Ampun, tuanku. Dan, Datuk, tiba-tiba saja dia mengidamkan makan daging kijang putih. Kijang putih? Susah nak dapat kijang putih tu, tuanku. Itulah. Jadi beta mahu bendahara sampaikan titah beta pada semua rakyat. Siapa saja yang dapat mencari daging kijang putih untuk permaisuri beta dalam masa terdekat ini, akan beta kurniakan ganjaran lumayan. Baiklah. Patik akan war-warkan. Titah dijunjung, tuanku. Akan diberi ganjaran 100 dinar emas. Ratus? Lumayan ganjaran. Apa lagi, Padi? Dengan wang sebanyak itu, macam-macam tuan hamba boleh lakukan. Buat hantaran kahwin pun lebih dari cukup. Ya. Hamba mau. Tak payahlah, Tuan. Bukan Tuan ada calon isteri pun.
Tuan hamba ni suka sangat jatuhkan semangat orang. Tapi kalau masuk ke dalam hutan mencari kijang, hamba terpaksalah ambil cuti yang agak lama. Oh, sanggup tuan ambil cuti semata-mata nak suap makan permaisuri tu? Hamba bukan suap makan. Hamba mau memburu. Ah, samalah tu. Lainlah, suap makan tu seperti ini. Memburu macam ini. Tuan hamba bersekongkol dengan musuh hamba. Pergilah tuan. Alah. Merajuk je kerja sahabat hamba ni. Pergilah. Tuan yang suruh hamba pergi. Kenapa tuan pula yang pergi? Apa-apa ajalah. Maka berpergianlah Padi dan anak-anak muda seluruh Melaka mencari kijang putih yang amat sukar dijumpai. Namun kerana anugerah yang tidak terhingga, dipejam mata, dia redah belantara. Nasib sungguh menyebelahi Padi apabila kijang putih dapat dibawa pulang. Maafkan Dinda. Anak Dinda membuat hati Kanda resah. Dan rakyat jelata susah dengan permintaan Dinda ingin memakan daging kijang putih. Tidak mengapa, Dinda. Sudah lumrah bagi wanita mengandung mengidam apa yang mereka inginkan. Jadi tugas Kanda pula memenuhi permintaan Dinda. Insya-Allah, selagi mana yang termampu akan Kanda laksanakan demi Dinda dan anak yang bakal lahir ini. Lalu Hang Lipo gering untuk melahirkan. Paduka Mimat anak Nda Sultan nama diberi. Akhirnya selamat menghirup udara bumi. Alhamdulillah. Dengan ini, beta namakan anak Nda beta ini Paduka Mimat. Membesarlah anak Nda Hang Lipo dengan penuh kasih sayang dan didikan sesuai sebagai anak Nda Sultan. Dan di perigi Hang Lipo inilah tempat Paduka Mimat bermain-main bersama hulu balang Melaka yang lain. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Setelah 2 tahun berlalu, besarlah sudah Paduka Mimat. Namun tanpa disedari, Hang Lipo masih menjadi perhatian Samura. Kan tadi? Tuan gila ke? Tuan tahukah dengan siapa tuan berkata? Ya, memang gila. Gila bayang. Sudah bertahun aku simpan perasaan dan rindu pada wajah ini. Sudah! Pergi sebelum saya sumat kamu ke dalam penjara. Baik, aku pergi. Tapi ingat, wahai permaisuri, aku akan kembali untuk mendapatkan kau, wahai permaisuri idaman hati. Wah! Cantik sungguh bintang berekor itu ya Kanda. Cantik lagi wajah isteri Kanda. Alah, Kanda ni. Kata orang, kalau berdoa waktu ini akan makbul. Ya ke? Ish, jangan percayalah. Kurafat. Berdoalah di mana pun, bila-bila masa pun. Jika hati kita bersih dan ikhlas, barulah Tuhan makbulkan. Bukan kerana turunnya bintang berekor itu. Kalau begitu, Dinda mahu berdoalah agar suatu hari Sultan Melaka mengizinkan Dinda mempelajari silat Melayu. Dinda? Silat Melayu? Untuk apa? Bukankah Dinda sudah ada seni silat dari negeri Cina sana? Dinda mahu kembangkan ilmu Dinda. Mana tahu boleh diguna waktu terdesak. Dinda mahu belajar dengan siapa? Tuan Laksmana. Bijak permaisuri kita.
bila menyatakan kehendak mahu berguru dengan Tuan Laksmana. Bijak. Kenapa? Dia tahu, sejak dulu hubungan Tuan dengan dia tak baik. Jadi jika dia berguru dengan Tuan, dari situlah nanti hubungan kembali pulih sedia kala. Bertuahlah Datuk. Dapat murid seorang pemansuri. Bukan calon-calon guru boleh menjadi guru kepada seorang guru. Hebat. Jangan terburu-buru memuji orang. Kerana kita tak tahu apa yang ada dalam fikiran dia, Datuk. Tapi, kalau sudah terang-terangan dia kerap berlatih dengan tentera-tenteranya, apa Datuk tak gusarkah? Ya benar tu Datuk Laksmana. Tuan bertenanglah. Atau tanyakan terus pada tuanku Permaisuri akan niat sebenar. Agar Tuan tidak terbelenggu rasa bersangka-sangka. Nantilah hamba fikirkan dulu. Jangan banyak sangat fikir. Nanti muka cepat berkedut. Jatuh saham Laksmana kita nanti. Lalu berbincanglah dua hati. Laksmana Melaka dengan Permaisuri. Dijelaskan tujuan dan kejujuran Hang Lipo. Malah wanita berhati wajah itu berjanji dengan nyawanya sendiri tidak akan berpaling tadah dari negeri. Kerana niat mempelajari seni silat Melayu itu datang dari hati. Begitulah apabila janji dimeterai, ikatan bersimpul mati. Maka bermulalah perguruan antara Laksmana Melaka dengan Permaisuri. Disaksikan Sultan yang bestari, kehandalan yang tidak berperi, akhirnya diakui serata negeri. Namun sayang, segala gerak dan geri tidak disedari, sedang diperhati. Jalan! Ada sesuatu yang tak kena ni. Aku harus segera bertindak. Kita semua harus bersiap siaga. Kerana sudah ada detik di hati saya bahawa Melaka sedang ditinjau bahaya. Bahaya dari mana, dari siapa dan berbentuk apa, kita tidak tahu. Apa yang penting, kita bersedia bergalang nyawa untuk negeri dan raja. Ketepikan kisah bangsa. Ketepikan darah kita. Kerana telah saya katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar? Jadi, siapa bersama saya? Ayuh, kita gempur sebelum digempur. Serang sebelum diserang. Bersedia sebelum bermula.